hari semakin kuat untuk taat. Semakin hari semakin cekal untuk menempuh ujian kehidupan. Kerana hakikat hidup di dunia itu pasti diuji. Tidak akan ada manusia mampu mengatakan dia telah beriman sebelum dia dibuktikan dengan ujian. Lagi tinggi darjat dan martabat seseorang itu, maka lagi keras ujiannya. Sebab tu para Nabi, hidup mereka tak pernah sunyi daripada ujian. Kalau kita inginkan martabat kita di sisi Allah Ta'ala meningkat, maka bersedialah untuk menghadapi ujian. Dan ujian itu datang daripada sumber yang kita tak sangka-sangka. Daripada keadaan yang kita tak jangkakan, itulah ujian datang. Benda yang kita sayang dunia ni, Allah akan datangkan ujian dari situ. Kita sayang anak, Allah datangkan ujian anak. Kita sayang harta, Allah datangkan ujian harta. Kita sayang pasangan, Allah datangkan ujian dari pasangan. Apa sahaja yang kita sayang, di situlah tempat ujian. Kerana Allah Ta'ala yang Maha Penyayang akan pastikan kita kembali kepada Dia. Kalau kita sayang makhluk, mengatasi dia, Allah Ta'ala datangkan sakit untuk kita ingat kat dia, dia Maha Penyembuh. Allah datangkan sedih untuk kita ingat kat dia, dia Maha Dekat. Dia datangkan kita miskin, dia nak beritahu dia Maha Kaya. Dan begitulah tahun 2023 yang bakal melabuhkan tirai. Maka sepatutnya kita bermuhasabah cepat supaya tahun 2024 kita boleh rancang aktiviti ibadah. Lagi cepat kita buat postmortem, lagi cepat kita boleh buat preparation. Kalau kita habis buat event, kita buat postmortem, meeting postmortem tu kita nak tengok apa kekurangan yang perlu dipenambah baik, supaya next event kita boleh handle semua benda yang tak perform. Tapi sayang, tahun silih berganti, kita tak buat postmortem dekat diri kita. Tak ada benda yang kita nak achieve pada tahun depan sebab kita rasa okey dah, sedangkan tak okey. Sebab banyak lagi ruang-ruang yang boleh diperbaiki dalam hidup. Dia ada dua lah paling kurang. Pertama, ibadahnya. Yang kedua, menghadapi ujiannya. Dari sudut ibadah, kita nak ada peningkatan. Dengan Quran kena ada tingkatan. Hubungan dengan Rasulullah SAW kena meningkat. Tak boleh stagnan je. As per last year. As per last year consider no progress. No progress means we find another candidate. Gitulah. Kalau kata tu, you are fired, no progress. Gaji jalan, increment naik, but no progress. You are fired, kata Donald Trump. Tapi kita tak adalah nak fired diri sendiri, pasal kita rasa kita okey. Quran tak bergerak. Masih lagi surah Al-Kafirun tu tak jumpa lagi jalan dia. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna. Tak jumpa jalan. La ilaha illallah. Jadi kalau Quran tak berganjak, maksudnya no progress. Jadi mulai tahun depan kita sama-sama rancang. Setahun satu juzuk. 30 tahun daripada sekarang kita semua bergelar Al-Hafiz. Dia biar lambat tak apa. Kalau dalam dewan solat ni semuanya umur 40, lagi 30 tahun, kita 70 tahun. So kita boleh plus minus lah. Siapa cepat, dia pergi dulu. Tapi kita target lah 30 tahun. 1 tahun 1 juzuk, doable, boleh buat. Cara dia 1 tahun 12 bulan 1 juzuk 20 muka surat. Kalau bagi 2, 10 muka surat untuk 6 bulan. Bagi 2 lagi, 5 muka surat untuk 3 bulan. 3 bulan ada 90 hari. 90 hari untuk 5 muka surat. 90 bahagi 5, 408, 18 muka surat, 18 hari. Satu muka surat untuk 18 hari. Satu Quran, satu baris muka surat, satu muka surat ada 15 baris. Kita ada 18 hari. Jadi 1 hari 1 baris. Lepas tu rehat 3 hari. Tu sambung pula page kedua. Fokus on daily punya target. InsyaAllah tahun depan kita khatam 1 juzuk hafalan. Maksudnya nak baca 1 baris tu, kita baca 40 kali. Target 40 kali baca.
Untuk dapat hafal, selalunya kita perlukan 40 kali repetition. Repetition is the key of knowledge. Repetition. Kalau kita tak go the process, kita tak boleh expect the result. Kena repeat, buat 40 kali. 40 kali kita bahagi 5. Sebab 5 waktu kan. Jadi satu waktu 8 kali repeat. 4 kali repeat sebelum solat, 4 kali repeat lepas sembahyang. Target tu je. Kita buat tu tanpa kita fikir long term target, short term target tu. Hari-hari dah buat belum? Lepas tu baru kita measure, kita boleh hafal ke tidak. Kalau nak lah, ya. Sebab kalau bab-bab dunia ni kita sangat teknikal. Tapi bab akhirat kita tak nak go that technicality tu, kita biada je. Nak menjadi jutawan kita sangat teknikal. Kalau dalam dunia ni nak jaga keterampilan kita sangat teknikal. Kena jalan macam ni, kena cakap macam ni. Tapi dalam bab akhirat kita tak nak seteknikal, sedetail itu. Rugilah. Ya, rugi. Baik. Kita sambung bacaan suratul Insan pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kita dah habis dah kan tu 3 dan 4 tu, 4 dan 5. Tak apa, kita baca ya. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ayat keempat sehingga ayat ke-9 yang bermaksud, sesungguhnya kami sediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi air minuman yang campurannya adalah kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mana mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu hanyalah untuk mengharapkan keredaan Allah. Kami tidak mengkehendaki balasan daripada kamu dan tidak perlu ucapan terima kasih. Gitu. Orang yang buat baik, tuan-tuan perempuan sekalian, inna a'tadna lil kafiri salasila wa aghlalan sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir disediakan rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Kafir ni kita dari sudut bahasanya boleh jadi dua. Satu, kafir iaitu tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, kafara merujuk kepada orang yang tidak syukur pada nikmat. Kafara boleh jadi orang yang tidak percaya pada Allah, satu. Tapi di kalangan orang yang beriman ada juga kafaranya, iaitu orang yang kufur nikmat. Ya. Orang yang kufur nikmat ni macam mana? Kufur nikmat ni jawapannya, lawan kepada kufur nikmat adalah syukur. Syukur versus kufur. Kufur nikmat. Kadang-kadang kita tak tahu nak ukur macam mana syukurnya seseorang. Saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Adakah syukur itu hanya lafaz? Apa ukuran syukur itu? Syukur itu diukur dengan ketaatan. Lagi tinggi syukur, grafnya lagi tinggi ketaatan. Gitu. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat straight A Ustaz. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Malam tu dia pergi berparti pula. Itu kan syukur. Itu kufur. Syukur Ustaz, saya dah dapat kerja Ustaz. Malam tu dia pergi berjudi pula. Itu bukan syukur, itu kufur. Disebabkan nikmat yang banyak, maka dia kena zahirkan taat yang lebih. Syukur diukur dengan taat. Jadi dalam ayat ini, orang-orang yang tidak syukur pada Allah Ta'ala, ataupun secara spesifik kafirin atau orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala,
Disediakan salasila wa aghlala wa sa'ira. Disediakan rantai-rantai, belenggu-belenggu dan neraka yang menyala. Sesungguhnya neraka Jahannam itu ada rantainya. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Sesungguhnya pada hari kiamat Allah Ta'ala akan pamerkan neraka Jahannam itu kepada orang-orang yang tidak beriman ataupun orang yang kafara. Orang yang ingkar pada Allah Ta'ala ni, dia akan melihat neraka Jahannam yang akan ditarik oleh malaikat. Neraka Jahannam ni dia ada 70,000 rantai. Setiap rantai ditarik oleh 70,000 malaikat dan disaksikan oleh orang-orang yang kufur pada Allah. Menyaksikan sesuatu yang mengerikan itu satu dugaan. Kita kalau accident kan tengok orang ada darah tu, ya Allah nak pitang masa. Nah, siapa pernah tengok yang ada darah operation tu? Macam kita lah nak masuk labor room kan, nak sambut baby kononnya. Cakap kat bini, sabar sabar, tenang. Sekali suami tu sambut, dia pinta bom. Doktor kata si suami ni bukan nak mudahkan cara, dia je tumbang. Yang si suami tu pengsan sebelah isteri. Ya Allah, bini tu okey je. Sebab dia tak biasa tengok darah-darah tu. Kalau tak biasa jangan tengoklah. Tak boleh ustaz, kita lelaki kena tengok baby kita, sambut dia. Tapi kalau jiwanya lembut, ya, memang tak biasa, tak payahlah. Ya. Itulah dugaan bagi seorang wanita, ya, yang tidak akan boleh dibalas oleh seorang lelaki melahirkan anaknya, ya. Sebab tu kadang-kadang bagi lelaki lah, sebelum nak buat apa-apa, tengoklah wajah isteri yang telah melahirkan, bertaruh nyawa melahirkan anak kita. Ya, itu besar dia panggil pengorbanannya, yang mana lelaki takkan boleh balas. Baik. Allahumma salli ala sayyidina salasila wa aghlalan, belenggu dan wasa'ira. Baik. Kemudian Allah Ta'ala ikuti ayatnya dengan menyebut innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, abrar, akan dapat minuman daripada gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Pertama sekali, dalam syurga macam juga hidup dekat dalam dunia, adanya air minuman, adanya makanan, adanya hamparan cantik-cantik, ada sungai, ada susu, ada madu, ada yang indah-indah. Ya, dalam syurga ada bidadari. Dalam syurga ada anak-anak kecil. Ada gelas-gelas yang bekas-bekas, yang cantik-cantik. Tapi salah satunya adalah adanya bidadari. Ada orang kata, ustaz, untunglah lelaki dapat bidadari, kami yang perempuan ni bidadara tak ada pun. Sebab orang perempuan dia tak kisah lelaki, ya? Sebab Allah Ta'ala bagi reward ganjaran di syurga ni ikut fitrah. Orang lelaki dia perlukan wanita. Tak bagi wanita dia tak perlukan lelaki kalau dia dah ada anak. Sebab tu Allah sediakan wildan. Ya, orang perempuan dia suka anak-anak ramai-ramai, meriah-meriah. Ya, kalau cucu balik ke rumah, meriah rumah. Tok tak ada, tak tahu. Mak, mana ayah? Entahlah yang kau. Bagaimana entah, tak boleh balik. Tak apa. Cucu-cucu ramai-ramai. Dia suka cucu-cucu ramai-ramai. Suami dia hilang pun tak apa. Tapi bagi seorang lelaki, mak kau mana dia akan cari bini dia. Walaupun cucu ramai, anak-anak dia ramai. Ayah ni kami datang jauh-jauh cari mak pula. Kan ayah jumpa mak setiap hari. Tapi ayah nak cari mak kau ada mak kau. Orang lelaki dia akan tetap cari isteri. Sebab tu orang lelaki kalau kematian isteri, dia cepat cari pengganti. Tapi orang perempuan bila kematian suami, dia tak cari dah, tak apalah. Saya akan kekal single lah, tak penat dah. Itu bukan sebab orang lelaki katal, tak. Memang fitrahnya begitu. Allah raikan dalam Quran. Dan Allah raikan sifat itu dalam syurga. Dan orang perempuan ataupun ahli syurga tu dia akan ada kanak-kanak, wildanun mukhalladun yatufu alaihim wildanun mukhalladun, adanya anak-anak kecil yang keliling kelalang. Adanya yashrabuna min ka'sin, adanya minuman daripada gelas yang cantik. Orang perempuan kan suka macam gelas-gelas, pinggan mangkuk kan, suka kan? Kalau pergi tengok Korea ke apa semua, tengok cantiknya. Tapi beli mahal-mahal bukan untuk guna, untuk pamer.
Pemir. Dia gunalah pinggan yang sumpit tu. Abang pakai pinggan ni, dia sumpit sikit ni. Nanti kan pecah hantar awak, tak pandai sangat. Suami tak kisah, pinggan sumpit pun dia guna. Lelaki kan dia tak kisah sangat. Ya. Kadang-kadang kat masjid tu punyalah dah pencen. Pergi masjid pakai baju Melayu tapi tak ada butang, ya. Tak ada butang. Kalau ada butang pun batunya tak ada, sejak ada merah, ada hijau, putih. Kenapa je butang baju Melayu lain pesen ni? Macam traffic light. Ini mujurlah ada butang, ustaz. Ada langsung tak ada butang. Dia tengok orang lain, tu butang. Satu je. Ada 5 tempat butang, satu je butang. Dia tak kisah sangat keterampilan, ya. Jadi begitulah ahli syurga, orang-orang yang buat baik disediakan nikmat-nikmat di dalam syurga yang dimiripkan dengan nikmat duniawi, supaya ada keinginan untuk pergi ke sana digambarkan. Dan tidak sama, syurga ni takkan sama dengan apa yang ada di dunia. Walaupun kita tahu dalam syurga disebut adanya buah anggur, adanya buah pisang, tak akan sama. Pisang dunia ke pisang syurga tak sama. Anggur dunia dengan anggur syurga takkan sama, tak sama. Jangan anggap sama pula. Nanti orang kata, ustaz tak nak lah, pisang sama je. Itu adalah gambaran bagaimana Allah miripkan syurga itu dengan capaian akal manusia. Tapi tak sama. Baik. Kemudian di dalamnya ada air kafur yang dingin lagi beraroma wangi. Sama jugalah orang suka kepada air yang indah, yang sedap, yang wangi, yang cantik, kelazatannya yang indah, yang sedap. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, "Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira." Iaitu air mata yang darinya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya air kafur yang telah bercampur disediakan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu adalah mata air yang biasa diminum oleh hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri, murni tanpa campuran. Mereka minum sampai kenyang. Ya. Itu adalah bagaimana Allah visualisekan syurga bagi orang-orang yang beriman. Kehebatan Al-Quran ataupun uslub penyampaian Al-Quran, dia akan gambarkan. Bayangkan sahabat-sahabat ketika diseksa di Mekah, lalu mendapat gambaran-gambaran yang indah, seumpama ini akan mengalirnya sungai yang mengalir, akan adanya air mata air yang terpancar. Walaupun badan jasadnya terseksa, tapi dengan gambaran itu mereka jadi kuat. Ya, manusia boleh buat sesuatu kerana apa? Kerana dia ada visi. Manusia yang give up ataupun putus asa sebab dia punya visi tak clear. Ya, bila kita tak ada inspirasi, kita akan give up halfway. Kita memulakan sesuatu kerana kita terinspirasi. We start something because we are inspired. Kita inspired dengan orang tu. 5 tahun dia buat emas, dia jadi jutawan. Aku pun nak mula sekarang supaya 5 tahun akan datang aku akan jadi jutawan emas juga. Kita start meniaga emas. So kita terinspirasi. Kita tengok orang tu meniaga hartanah. Seronoknya 5 tahun dia berhenti kerja jadi jutawan hartanah. Aku pun nak mulalah supaya lagi 5 tahun aku jadi jutawan. Kita terinspirasi nak mula. Ya? Tapi along the way, dalam tempoh 2-3 tahun tu kita give up. Sebab apa? Sebab kita hilang, inspirasi itu dah hilang. Ataupun kita tak jaga kita punya impian. Kita benarkan the dream stealer, orang yang mencuri impian. Kita dah ada impian, tapi kita benarkan orang lain curi. Dan orang yang curi ni bukan semestinya musuh. Kadang-kadang dicuri oleh orang yang dekat. Kita berinspirasi tadi tu, nak kerja, nak jadi jutawan emas ni, contohlah jutawan emas. Jadi kita start lah, tiba-tiba halfway tengok orang lain meniaga dobi, aku nak niaga dobi lah. Kita terinspirasi jaga meniaga dobi. Itulah dream stealer. Kita tadi dah setting dah emas, lepas tu kita pergi ubah pula jadi dobi pula. We cannot change the wind, but we can adjust the sail. Kalau angin badai datang daripada pelbagai sudut, kita ubah kita punya layar, bukan ubah objektif. Dalam hidup kita ni tuan-tuan dan puan, objektif kita adalah mencari redha Allah. Yang lain itu semua adalah cabaran-cabaran untuk dapat redha Allah. Sama jugalah dalam apa juga konteks yang kita buat. Kalau kita punya tindakan adalah lari daripada ujian dan menggadaikan objektif utama, maka rugilah.
Kita adjust dia punya sale je, tapi matlamat kita maintain. Statistik mengatakan perceraian sangat tinggi pada tahun 2022. Tapi 2023 ni dijangkakan lagi tinggi. Ni numbers dia. Sebab apa? Sebab orang give up dan lari daripada masalah. Cuba nak lari daripada masalah dengan perceraian, dan akhirnya dia tak akan jumpa penyelesaian sebab dia lari. Siapa yang lari daripada masalah, Allah datangkan masalah di tempat lain. Bila ujian datang, untuk kita hadapinya dengan kekuatan daripada Allah. Kita mana kuat? Allah yang bagi kekuatan. Minta pada dia, ya. Jangan lari. Bila kita decide untuk lari, maka kita lari daripada ganjaran. Sebab selepas ujian mesti ada ganjaran. Kita lari daripada ujian, kita lari daripada ganjaran sebenarnya. Ujian mesti ditempuh. Jangan lagi. Jadi begitulah yang dipanggil sebagai dream stealer ni tadi. Bila para sahabat kena ujian, jadi mereka nampak gambaran syurga, akhirnya mereka kuat mempertahankan akidah mereka. Bilal bila dihempapkan batu di atas dadanya, dia kata apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah itu esa, Allah itu esa. Macam mana dia boleh keluarkan Allah itu esa di mulutnya sedangkan badannya terseksa? Itu datang daripada kekuatan visualization. Syurga, syurga, Allah itu satu, Allah itu satu. Dia punya end in mind tu minda dia tu dah tahu dah apa dia nak capai. Tak, biarlah badan ini rosak binasa, akan aku tinggalkan Islam tu tidak sekali-kali. Dan itulah yang berlaku di bumi Palestin. Biarlah badan ini hancur berkecai kena bom sekalipun, untuk aku give up dengan bumi Palestin tidak. Gitu. Ya, kadang-kadang kita ni inginkan sesuatu yang mudah, tapi bila kita bandingkan ujian orang-orang di Palestin, tak akan boleh kita tempuh. Yakinlah kita bahawasanya syurga itu memang bertingkat-tingkat, sebab mereka tempuh ujian yang sangat berat. Kena bom, melihat anak depan mata berkecai, tak ada air, tak ada makanan, tak ada elektrik. Allahu Akbar. Siapa yang boleh hidup macam tu? Kita kalau ada bumbung nak berteduh, ada katil nak baring, ada makanan nak makan, kita lebih kaya daripada 2/3 penduduk bumi sekarang. Sebab banyak lagi orang yang tak ada makanan nak makan, tak ada bumbung nak berteduh, tak ada katil nak tidur. Sebab itu bila kita diuji, fikirlah untuk bersyukur sebelum kita fikir untuk lari daripada ujian itu. Baik. Yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan sesuatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Maksudnya, mereka berusaha mengabdikan diri kepada Allah dengan menunaikan semua yang Dia wajibkan kepada mereka, iaitu mengerjakan berbagai ketaatan wajib yang telah disyariatkan, dan juga telah mereka mewajibkan diri mereka untuk bernazar. Imam Malik meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa bernazar hendak mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidaklah boleh dia bernazar dengan maksiat pada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang-orang yang mendapat dipanggil Al-Abrar ini adalah orang yang taat pada Allah. Dan bukan sekadar dia taat, malah dia letak komitmen upfront. Kalau aku dapat nikmat yang banyak, aku buat yang lebih hebat. Kita minta pada Allah macam-macam, tapi kita tak letakkan elemen nazar. Ya Allah, kalau anak aku dapat straight A, ya Allah, aku tumbang kambing seekor, ya Allah. Itu elemen nazar. Ya Allah, aku nak tu, aku nak ni, aku nak tu. Apa komitmen upfront yang kita nak buat, ataupun apa yang kita akan komit bila Allah beri. Macam tu. Itu dipanggil nazar. Nazar ni adalah sesuatu yang kita, ibadah yang kita nak buat selepas hajat kita ditunaikan. Dan nazar itu hanyalah untuk benda yang ibadah sahaja. Benda maksiat haram menazar, tak perlu, terbatal dengan sendirinya. Aku ni kalaulah sekian-sekian kalau dapat, aku nak jalan kaki pergi Mekah. Nazar dia memang champion. Jalan kaki pergi Mekah. Koyak rabak dunia kaki dia. Tapi kalau itu betul, maka kedapat dan dia kena buat lah. Kalau tidak, dia kena bayar lah kafarah dia.
Dan dari satu sudut yang lain, selain daripada nazar, ada satu ibadah, ada satu kaedah yang lebih tinggi daripada nazar, iaitu bertawassul. Ya, bertawassul ni kita buat ibadah, kita buat dulu sesuatu ketaatan, lalu kita cagarkan pada Allah. Ya Allah, dengan sebab aku jamu orang makan hari ni, kau tolonglah kabulkan hajatku sekian. Itu bertawassul. Ada beza bernazar. Nazar ni dapat dulu baru buat. Kalau bertawassul, buat dulu baru dapat, baru minta. Macam tu lah. Kita nak minta cuti raya ke cuti akhir tahun, bos, kerja siap lah bos. Bos satu bos, apa dia? Nak cuti boleh tak? Boleh? Kerja dah siap lah. Bos, nak cuti bos? Kerja siapkan dulu. Boleh bos. Maksudnya kita buat dulu kerja, kita buat dulu ketaatan, lepas tu baru minta. Itu bernazar. Kita nak operate jantung. Ya Allah, aku jamu orang makan hari ni. Ya Allah, mudahkanlah operasi jantungku. Ya Allah. Itu dipanggil bertawassul, dengan ketaatan, dengan ibadah. Apa sajalah hajat kita. Dalam hidup kita kan banyak hajat. Allah Ta'ala akan bagi apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mahukan. Kita doa selalunya kita minta apa yang kita mahukan. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak rumah yang 8 tingkat. Saya bawa mutawif umrah, ada seorang mak hajah tu tanya saya, ustaz, nak minta apa mintalah apa yang hajah nak. Dekat depan multazam ni, depan Kaabah, pintu Kaabah ni, mintalah hajah. Minta apa ustaz? Lah, minta apa pula dah, apa-apa yang hajah nak lah. Ya Allah, aku nak rumah yang besar di tepi pantai, rumah pasirnya putih, ada 8 pintu. Lepas itu saya pergi belakang, hajah minta apa tadi? Saya dengar rumah besar. Saya minta rumah besar, tepi pantai, pasirnya putih. Saya tanya, hajah duduk kat rumah berapa orang? Seorang je. Seorang, eloklah rumah kecil. Ya, sampah tak bersapu, baju tak berlipat, eloklah duduk rumah kecil. Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlukan, bukan kita mahukan. Tak ada keperluan pun minta rumah besar tu. Ya. Jadi subhanallah, bila kita minta sesuatu, mintalah pada asas keperluan sebelum kita minta. Dan Allah Ta'ala memang akan bagi kita berasaskan kita punya keperluan. Even kalau tak minta pun Allah bagi dah. Ya. Cuma kalau kita minta tu, cuba kita pujuk hati lah, ya Allah, aku nak tu, aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni. Dan kita komit untuk buat ibadah dulu sebelum kita minta buta-buta tapi tak nak buat apa-apa. Gitu. Dan mintalah syurga yang tertinggi, kata Nabi SAW. Baik. Jadi orang-orang yang digelar al-abrar ini, mereka ini adalah orang yang taat, menunaikan nazar dan takut. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka ni sangat takut kepada Allah Ta'ala dengan azab-azab Allah Ta'ala. Maksudnya sebarang kemurkaan Allah Ta'ala tu dia avoid, dia lari jauh-jauh. Macam mana kita nak elak diri kita daripada kemurkaan Allah? Kita kena tahu apa dia expectation yang Allah Ta'ala letakkan kat kita. Ya, kita dekat pejabat kan ada JD kan, job scope dia, job description dia. Ada expectation daripada bos. Kita kena buat sesuatu yang bos suruh buat, bukan kita kena buat apa yang kita rasa kita nak buat. Kita bahagian departmen lain tapi buat kerja departmen lain. Bos departmen lain kata, baguslah staff ni, cemerlang kerja departmen kita semua siap, dia punya kerja, tapi dia departmen lain. Lepas tu bos dia panggil, kau kerja departmen orang, kerja orang semua siap, kerja kau kat sini tak siap. Itu boleh berlaku lah. Walaupun kita rasa baik, tapi tak semestinya betul. Jadi betulkan yang baik itu dan baikkan yang betul. Jadi buat taat, ikut perintah Allah Ta'ala, ikut expectation dalam Quranul Karim. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita buat. Itu juga senarai yang perlu dibuat untuk tahun baru nanti. List down semua arahan Allah Ta'ala dalam Quran, dan listkan juga semua larangan Allah Ta'ala dalam Quran untuk kita persentagekan. Kita ni berapa persen dah kita taat pada Allah, ataupun berapa persen kita tinggalkan larangan Allah Ta'ala ni. Masalahnya list tu pun tak tahu, ustaz. Saya tak tahu apa yang Allah larang dalam Quran. Kalau pergi pejabat tak tahu nak buat apa, jawapan dia apa? Bos tanya, kau ni tak ada kerja main TikTok ni tadi? Tu lah bos, saya pun tak tahu saya kerja apa. Dengan cemerlang je dekat bos. Kau macam ni lah. Pintu tu dekat je, kata.
Masuk-masuk kerja dah tahu dah apa nak buat. Kau boleh tak tahu nak buat apa? Jadi kalau kita hidup dekat dunia ni, kita tak tahu nak buat apa, kau tak ada hala tuju hidup, tak tahu nak buat apa. Dengan cemerlang, aku tak tahulah dunia apa sebab aku kat dunia. Tiba-tiba aku kat dunia. Itu memang sesuatu yang patut ditangisi lah. Hidup kita ni ada matlamat, iaitu dua je. Kalau apa yang kita buat hari ni tidak menyumbang kepada dua matlamat utama ni, maka kita boleh consider untuk drop benda yang kita buat sekarang. Pertama, menjadi hamba pada Allah. Apa yang kita buat hari ni tidak menjurus kepada kualiti untuk jadi hamba kepada Allah Ta'ala, maka boleh consider untuk drop. Maksudnya tak payah buat lah, fokus untuk jadi hamba, sebab itu matlamat utama kita. Yang lain ni semua matlamat sampingan. Yang kedua, menjadi khalifah. Apa sahaja yang tidak menjurus kepada kita menjadi seorang khalifah yang baik di sisi Allah Ta'ala, maka kita boleh consider untuk tinggalkan. Dua je, hamba, khalifah. Yang lain itu kalau ianya mungkin ada dalam sepanjang perjalanan kita menjadi hamba dan khalifah ini, itu adalah impian-impian short term yang kita sendiri create. Manusia ni jadi stres dan depress bila mana dia tak boleh capai impian yang dia sendiri create, dan dia sendiri yang sakit bila tak capai. Kita yang buat impian tu, lepas tu kita tak capai, kita yang stres. Ya, Allah Ta'ala suruh kita jadi hamba yang taat, jadi khalifah yang baik. Jadi hamba kita kena jadi baik, menjadi khalifah kita kena mempromosikan kebaikan. Simple je. Tak perlu orang lain appreciate kebaikan kita untuk kita buat baik. Kita buat baik kerana by nature Allah Ta'ala cipta kita untuk jadi manusia, jadi hamba yang kena buat baik. Pasal kita dinilai, hari-hari kita sedang dinilai oleh Allah Ta'ala. Tak perlu kita nak kata, buatlah baik, sepatutnya gitulah. Sebab kita ni dinilai, kita ni hamba. Ya? Kita mungkin ada dipanggil impian sampingan. Kita nak itulah, kita nak inilah, kita nak itulah, kita nak. Tapi kalau kita tahu hakikat sebenar hidup ni yang apa dia, maka kita akan manage kita punya expectation. Kita akan manage kita punya harapan ataupun anggapan kita pada makhluk yang lain. Ya, hidup ni hanyalah anggapan saja, kan tak? Orang yang jadi stres dan depress dalam hidup sebab dia tak boleh kawal dia punya anggapan dia pada situasi yang dia tak boleh kawal. Sebab apa kita kecewa? Sebab kita terlalu mengharapkan pada makhluk untuk tunaikan harapan kita. Sedangkan dia tak kisah pun apa yang kita punya harapan, tak kisah pun. Disebabkan dia tak nak tunaikan impian kita, maka kita stres. Jadi tips pertama untuk tidak mahu stres, kurangkan berimpian untuk orang lain tunaikan. Stres saya ustaz, saya stres dengan suami saya ustaz. Balik kerja je pergi mancing, stres saya. Balik kerja je pergi main futsal. Macamlah kita ni tunggul kat rumah, kata marah dah. Orang lelaki pun dah lah siang kerja jumpa kawan, malam sambung kawan lagi. Kot je pun nak main bola, tunggulah tengah malam sikit, pukul 12 gerak lah main bola. At least ada lah masa dengan bini, dengan anak-anak tu lepas maghrib tu, isyak tu. Boleh, bini pun tak kisah. Dia dah lena tu, zoom, abang mana? Dia pergi main bola lah tu. Tak apalah, at least dia adil lah. Dia dah balik jumpa kita dulu. Dia tak straight, abang balik malam tau, pukul 10 balik main bola. Lepas kerja tu main bola, tu tak adil lah. Balik rumah dulu, jumpa anak, tidurkan anak dulu, baru keluar main bola. Dan kita jangan halang dia, sebab dia dah tunaikan hak dia, dah jumpa anak apa semua. Dan kita pun ada masa me time kita. Takkan kita nak suami dekat sebelah aja, lepas tu kita main TikTok, dia duduk sebelah. Abang duduk sini tengok saya main TikTok. Kita tak ada pula nak layan dia buatkan kopi kan. Kita pun ada me time kita, orang perempuan. Bagilah lelaki tu dia punya me time, dia pergi main bola ke main futsal, contohlah, ya. Jadi kita expect lebih pada makhluk, sedangkan itu adalah punca kekecewaan manusia. Kita expect kepada makhluk, yang makhluk tu tak kisah pun kita punya impian. Yang awak sedih kenapa? Saya sedih lah, saya kan awak nak belikan saya macam-macam, walaupun ke Bukit Fujirama kata dia. Walaupun sampai ke Ethiopia dia kata, ya. Tapi tak sampai Fujirama dengan Ethiopia pun, sampai Broga je kata dia. Bukit Broga Jadi maknanya expectation kita tu yang menyebabkan kita kecewa. Jangan kurangkan harapan pada makhluk. Itu tips pertama tahun 2024.
Yang kedua, tinggikan harapan pada diri sendiri. Kalau kita nak something, kita kena usahakan, bukan nak suruh orang bagi. Kita nak pergi syurga, kita yang kena berjalan ke syurga, bukan minta syurga, tolong bagi saya syurga, saya nak pergi sekarang. Usahakan atas kemampuan kita. Kita nak pergi syurga, jangan tumpang anak. Ustaz, saya alhamdulillah anak saya 5 orang tahfiz Ustaz, insya-Allah saya syurga yang tertinggi. Jangan, kita yang kena pergi syurga. Kenapa suruh anak yang taat? Alung jangan lupa baca Quran Angah puasa Isnin Khamis Adik jangan lupa sedekah banyak. Mak nak pergi syurga, tolong mak Tidak. Pertama, kurangkan harapan pada makhluk. Yang kedua, tingkatkan nilai diri di sisi Allah Ta'ala. Tingkatkan harapan pada diri sendiri. Yang ketiga, tips untuk tidak kecewa, selalu bersangka baik pada Allah. Tingkatkan sangkaan baik pada Allah. InsyaAllah kita tak akan kecewa, tuan-tuan perempuan sekalian. Bila kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, setiap yang Allah datangkan itu semuanya adalah hadiah. Dan Allah itu maha penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim ni Allah repeat 114 kali. Lebih daripada tu lagi. Penyayang, pengasih, pengasih, penyayang, penyayang, pengasih, pengasih, penyayang. Kita kalau bos cakap something, bos kata bulan ni, tahun ni bonus 2 bulan. Sekali je bos cakap. Sepanjang tahun gitu, bos cakap 2 bulan, 2 bulan bonus. Kita akan rasa bos tu bertipu ke tidak? Bos tak akan tipu, pasal dia pada kedudukan boleh bagi. Dan kita dah achieve target, bos mesti bagi punya, sebab dia dah cakap lah. Dia dah umum kat town hall, contohlah itu bos. Yang sedang menjanji dengan kita ni adalah Allah, yang boleh bagi tanpa sebab, kun fayakun. Tapi kadang-kadang harapan kita pada Allah Ta'ala penuh dengan sangkaan yang buruk. Kenapa di saat Allah bagi nikmat, kita tak pernah tanya pada Allah kenapa. Tetapi bila Allah bagi ujian sikit, kita tanya kenapa ya Allah, kenapa? Ni kita sihat ni, kita tak tanya kenapa aku ada mata ada orang lain buta pula. Kenapa aku sihat lagi ni orang lain tak ada pula sihat, MC lagi, COVID lagi, aku okey je. Kenapa aku okey? Di saat kita okey, kita tak pernah tanya Allah kenapa kita okey, adalah tidak adil. Kita tanya Allah, kenapa aku tak sihat lagi ni ya Allah? Jadi letakkan kedudukan sangka baik pada Allah. Itu tips nombor 3 untuk bahagia. Baik, sambung. Sifat al-abrar ni tadi, yang pertama, kalau bernazar, minta sesuatu dan tunaikan ketaatan. Yang kedua, mereka ni takut pada Allah Ta'ala. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbih. Mereka selalu memberikan makanan, suka menjamu orang makan. Ini sifat orang yang suka buat baik. Taat pada Allah, hubungan dengan Allah. Beri khidmat pada manusia, hubungan manusiawi. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jamu orang makan, bukan banyak makan. Hidup ni kalau nak jadi manusia terbaik, kata Nabi SAW, khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik manusia adalah orang yang jamu orang makan, bukan banyak makan. Kita tengok ada orang kawan kita makan meja 4 contohnya, kita pun pergi kaunter, kak, meja tu saya bayar. Itu besar pahala tu. Kita jamu orang makan ini adalah salah satu amalan yang dilakukan dan diangkat darjatnya sebagai sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW. Kita mungkin tak dapat makan banyak, tapi kita boleh jamu banyak orang makan. Itu adalah asbab untuk umur kita panjang, banyak bagi nikmat pada orang. Kita nak umur panjang, kita bagi nikmat. Kita ni nikmat kita mungkin limited je. Kita kalau makan pun 1 pinggan je. Kalau kita nak bahagia pun, kalau kita nak bawa kereta, satu steering je kita boleh pegang. Kita tak boleh steering 8 steering. Tak boleh steering kereta kan, 8 kereta dia nak bawa serentak, tak boleh. 1 kereta je. Walaupun kita kaya, kita boleh tidur 1 katil je, walaupun kita ada 8 katil kat rumah tu. Jadi nikmat kita yang nak rasa ini sangat limited. Tapi kita nak tambahkan kita punya keperluan nikmat tu, jadi kita beri manfaat pada manusia. Itu cara untuk kita tambahkan kekuatan ekonomi ataupun nikmat di sisi kita lah. Allah Ta'ala ikut berikan pada kita apa yang kita telah berikan pada makhluk lain. Kita ni macam pilih pipe je lah, pilih pipe. Pilih pipe ni dia saluran daripada tangki air yang besar. Lagi banyak air mengalir kat kita, lagi banyak orang akan jaga kepala pipe ni dengan baik.
Kalau berkarat dia tukar yang cantik. Kalau pilih pipe tu tak digunakan, orang consider buang je lah pipe tu ustaz, tak guna pun, sebab orang tak guna pipe tu. Pipe ni guna, kita cantikkan. Jadi air banyak mengalir dekat pilih pipe ni. Kita tu lah pilih pipe. Kita ni tempat mengalirnya nikmat. Ambil nikmat Allah bagi kat orang, ambil nikmat Allah bagi kat orang. Kita tak boleh dapat banyak sangat pun, ya. Kita mungkin umur panjang sebab nikmat banyak kita mengalir kat kita bagi kat orang. Baik. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan, gitu. Ya. Kita bagi makan ke orang, apa tujuannya? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita buat baik, kita beri orang makan ni bukan untuk dapat balasan, jazaan wala syukuran daripada manusia, tapi kita buat baik ni untuk dapat liwajhillah, untuk mendapat keredaan Allah. Ya, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Itu kita akan sambung nantilah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab siksaan kepada mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada ayat ke-10 pada bulan depan insya-Allah, pada tahun barulah tahun depan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, apa yang diperbahaskan pada tengah hari ini dapat sama-sama kita ambil iktibar, dan muhasabah tahun baru kena buat segera, dan akhir tahun dan tahun baru yang akan datang kita buat preparation, perancangan untuk jadi manusia yang lebih baik daripada tahun ini. Kalau kita tak buat perancangan, bila kita tak buat sesuatu perancangan, kita akan menghadapi sakitnya pembetulan. Pembetulan itu lebih sakit berbanding penatnya buat perancangan. Kita nak buat jalan, kita kena study dulu kenapa jalan tu berturap, jalan tu berlubang. Kita turap, bulan depan lubang balik, turap, lubang balik. Rupa-rupanya ada hakisan tanah. Kita tutup tanah tu dulu, baru kita turap. Itu cara kita buat postmortem dan plan. Hidup ni perlukan postmortem, muhasabah dan rancang masa depan insya-Allah. Aku madza tasma'un, aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim, berikan kami kekuatan untuk menjadikan tahun depan tahun yang lebih baik pada tahun ini ya Allah. Ampunkan salah silap kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih taat kepadamu ya Allah, lebih kuat beribadah padamu ya Allah, lebih tahu hakikat kejadian hidup di muka bumi ini ya Allah, hanya untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sila penuhkan saf.